Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang function yang banyak ada pada kereta-kereta moden zaman sekarang, iaitu start-stop function. Tapi seperti biasalah, sebelum kami bermula, saya pun memang boleh kata tiap-tiap hari tengok YouTube lah. Tengok dekat handphone, tengok dekat komputer, tengok dekat laptop, tengok dekat TV. Tapi channel-channel yang kadang kita tengok ni, kita lupa nak subscribe. Begitu jugalah dengan anda di luar sana yang mungkin selalu tengok video mekanika, selalu tengok kami, tapi lupa nak subscribe. Mohonlah bantu kami dengan menekan butang subscribe. Subscribe ni free je, tak payah bayar pun. Jadi bila nombor subscriber tu naik, kami jadi lebih bersemangat. Walhal kami tak dapat duit pun dengan subscribe tu tadi. Terima kasih. Nak tough ke? Nak long? Nak tough ke? Nak long? Pening ah. Oi, apa yang lu buat pening tu? Gunalah bateri Tough Long. Tough ada, long pun ada. Ada pelbagai istilah atau nama yang digunakan, tapi yang paling common ialah start-stop function. Ada juga diguna istilah eco-idle atau macam-macam lagi lah. Okey, jadi function ni macam mana sebenarnya? Dia simple saja. Dia kereta berhenti, kita tap brake, dia mati. Contohnya dekat traffic light dan macam tu. Bila kita release brake, the moment kita nak tekan gas pedal, minyak pedal tu, dia hidup balik enjin. Dia akan berulang-ulang lah. Dan untuk kereta auto, manual tak ada ke? Ada. Kereta manual macam kereta Mazda Miata kami juga ada. Bila kami freekan dia punya gear, enjin akan mati. Bila kita tekan clutch, belum masuk gear lagi, tekan clutch je, enjin akan hidup balik. Jadi, kat mana sebenarnya benda ni bermula? Kat mana lagi kalau bukan dekat Eropah? Ya, Euro ni dia orang punya undang-undang emission, peraturan keselamatan, semuanya memang semakin ketat dan semakin pelik. Okey, apabila pengumuman NEDC, New European Driving Cycle diumumkan, masa itu memang dia kata certain kereta ni kena keluar CO2 banyak ni. Jadi, pengeluar ni dia berfikir macam mana cara nak jimatkan pengeluaran CO2 tadi. Okey, carbon monoxide tadi kena keluar sikit. Jadi cara dia adalah padamkan enjin kereta waktu dia tengah idling, maksudnya tengah jam, tengah traffic light. Jadi bila keluar pula Euro yang baru, peraturan Euro 5, yang ini makin banyak kereta-kereta pakai. Dulu kereta-kereta mahal saja, kereta-kereta mewah, contohnya macam BMW, Mercedes, Jaguar, Range Rover. Kereta-kereta macam ni je pakai. Lepas tu dia start turun. Dia start turun ke Volkswagen, dia start turun ke kereta-kereta biasa. Sekarang kereta Jepun pun dah banyak pakai. Jadi main reason untuk fungsi start stop ni adalah untuk kurangkan pencemaran dan juga penjimatan bahan api. Jadi untuk menjadikan kereta yang dulunya tak ada benda-benda start stop ni, nak jadikan kereta ni ada function ni, engineer terpaksa mengubah banyak benda. Yang ini mungkin ramai orang tidak tahu. Contohnya, dia terpaksa menggunakan bateri yang cycle tinggi, AGM ataupun EFB bateri. Lepas tu bukan bateri saja tuan-tuan, kita punya starter tu pun ditukar. Jadi dia gunakan starter yang heavy duty, oil pump yang heavy duty, water pump yang heavy duty. Jadi banyak komponen-komponen itu telah ditukar menjadikan kereta tu supaya dia tahan start stop dalam tempoh banyak kali. Sebenarnya start stop ni bukanlah benda yang baru. Kalau kita tengok pada kereta-kereta hybrid contohnya, okey, kereta hybrid ni memang dia dah ada start stop as a default. Daripada zaman 90-an, zaman daripada Honda Insight, Prius dulu memang dah ada function start stop. Cuma pada masa itu kita tidak rasa sebab sistem hybrid dia ada dua benda yang bergerak. Contohnya yang pertama, enjin dan juga electrical motor. Jadi bila dia berpindah daripada enjin ke electrical motor tu dia tak ada starter. Dia terus onkan motor tadi. Jadi bila bertukar benda ni, dia tidak rasa. Dia memang smooth sangat. Sangat berbeza dengan sistem start stop yang ada pada kereta berenjin biasa. Dan pada banyak keadaan kami rasa start stop ni pun memang menyusahkan dan tidak perlu pun dan tidak sepatutnya wujud at first place. Jadi dengan ini kami akan memberitahu pada hari ini sebab-sebab kenapa start stop function ni tak perlu pun. Sangat tidak perlu pada negara-negara macam kita, negara tropika, negara yang panas. Jadi apa sebab dia? Yang pertama,
jimat yang tidak jimat pun. Okey, dia kata jimat penggunaan bahan api. Mengikut kajian yang telah dibuat, okey, banyaklah orang buat kajian tentang start stop function ni. Dia kata jimat tu dia probably bermula daripada 2% sehingga 10%. Okeylah, kita ambil tengah-tengah lah, 4 ke 5%. Kita ambil 5% lah. Ini jumlah yang mungkin logik dekat Malaysia. Okey, 5%. Kalau negara tu minyak dia mahal, 1 liter RM6, RM7 macam Thailand, atau RM8, RM10 macam Europe, macam Japan, macam US semua kan, minyak mahal. Tapi untuk negara kita yang minyak memang murah, minyak lagi murah daripada mineral water, seliter RM2.05. Sebenarnya ia tidak berbaloi, tuan-tuan. Katakan kita isi minyak secara average lah. Orang-orang Malaysia macam kami dekat office, mungkin seminggu sekali isi minyak RM50. Ini kita nak kira paling senang. Minyak kita tak berubah tau. Harga dia memang RM2.05 seliter. RM50 seminggu. Kalau kita jimat 5%, bermakna seminggu kita jimat sebanyak RM2.50. Seliter lebih sikit je kita jimat. Jadi sebulan kita jimat RM10. Jimat, betul jimat, tapi ada consequences dia, iaitu yang nombor 2. Sebab yang kedua, risiko kerosakan komponen. Okey, tadi kita dah jimat RM10 seminggu, tetapi komponen-komponen yang digunakan dalam sistem start stop ini adalah mahal. Okey, kita ambil pada contoh kereta yang paling murah lah, Myvi, yang ada start stop function. Starter untuk Myvi original, harga starter mungkin sekitar 400-500. Siap pasang original. Jangan cakap beli kat Shopee, pomen bawah pokok, made in China. Jangan cakap. Kita cakap pasal original. Bateri AGM yang berkualiti. Jangan cakap bateri recycle, bateri cap ayam, bateri beli kat belakang pondok kan. Okey, bateri original yang berkualiti tinggi, AGM, harga dia tak lari dalam RM800. Mounting. Okey, kenapa kami sebut benda ni? Okey, itu kita bincang kejap lagi. Mounting original untuk Myvi RM500 ke atas. Belum siap pasang lagi apa 1, 2, 3 dengan gearbox apa semua kan. Jadi, sebab apa kami petik 3 komponen ni? Sebab ini adalah barang-barang yang terus mendapat impact daripada sistem start stop tadi. Bayangkan dulu kita cuma start stop 2 kali je sehari. Pagi kita start, sampai office stop. Lepas tu petang start, balik stop. 2 kali je sehari. Bayangkan dengan sistem start stop ni, kita start stop kereta tu mungkin beratus kali sehari. Jam kan dia berhenti, dekat sana kan dia berhenti, dekat traffic light kan dia stop lagi. Jadi terlalu banyak kali, dan bila benda yang banyak kali cycle ni, kemungkinan untuk dia rosak adalah tinggi. Tak payah nak nafikan lagi, memang dia akan rosak lebih cepat berbanding dengan tanpa sistem start stop. Itu contoh kita bagi dekat Myvi. Bayangkan untuk kereta-kereta yang lebih mahal, contohnya macam kereta-kereta Mazda, kereta Mazda 3, Mazda Miata kami, kereta-kereta Volkswagen yang memang ada start stop function apa semua. Jadi bila rosak komponen-komponen ni, anda bersedialah untuk membayar dengan harga yang menyedihkan. Namun nanti akan ada yang argue, dia kata, bang, teknologi macam ni, engineer dia dah fikir dah bang, dia dah memang cipta parts tu memang tahan untuk start stop function. Kalau tak adalah start stop function tu, part-part yang abang cakap tadi memang kena tukar juga. Starter kalau rosak kena tukar, water pump kena tukar, bearing kena tukar kan. Betul, itu memang betul, tapi ada yang kurang tepat. Sebenarnya kalau kita tengok yang function start stop, engine yang ada function start stop, komponen engine tu sendiri sebenarnya memang lain, memang dia buat lebih tahan. Contohnya dia punya bearing crankshaft tu dekat bottom engine tu memang lebih tahan berbanding dengan engine yang tak pakai start stop. Okey, dia dah memang direka untuk 250,000 kali cycle, 300,000 kali cycle, dia direka untuk tu. Tapi untuk membuat benda tu menjadikan kos dia tinggi dan mahal. Okey, bayangkan kereta yang tidak ada start stop function, dia punya bearing tu dia biasa je, dia pakai aluminium copper lining macam tu je dia pakai, sebab dia tak ada start stop function yang perlu di start stop setiap hari selama 100 kali. Dia tidak perlu benda tu. Jadi dia punya life cycle je mungkin 100 kali, 100,000 kali macam tu je. Tapi okey, bayangkan yang start stop function tadi boleh 250,000 kali cycle, tapi dia lebih kerap ditukar berbanding yang 100,000 kali ni. Sebab yang ini lebih banyak kali rosak, lebih berkemungkinan tinggi dia akan rosak lebih cepat berbanding yang tak ada stop and start function. Nampak? Bijak?
Yang ketiga, kenapa start stop ni tak patut wujud? Sebab dia annoying dan tidak selesa. Terutamanya pada kereta-kereta bajet, kereta murah. Contohnya macam kereta-kereta Pro 2. Kereta-kereta murah, kereta bajet ni dia pakai mounting mechanical. Dia bukan macam Porsche, Range Rover apa semua. Dia punya mounting engine pun pakai aktif, ada motor apa semua, kurangkan gegar waktu start. Ni kereta dalam murah, bila kita start biasa pun dia bergegar, apatah lagi bila start stop. Berapa kali kita nak adap bergegar tu kan? Memang sangat annoying dan tidak selesa. Itu satu. Yang kedua, untuk teknologi yang macam ni, biasanya bila enjin tu mati, bila kita berhenti dekat traffic light, enjin akan mati. Kita kaki kat brake ni, enjin off tapi aircon on. Aircon ni sebenarnya dia dapat power daripada mana? Cuma daripada kompresor, bukan daripada blower saja, because kompresor dah off. Yang sejuk tadi, baki daripada gas-gas yang masuk dekat kompresor blower tadi, dia pergi kat blower dan dia sembuh. Sampai satu saat dia panas dan kita pun turunkan suhu. Bila dia turunkan suhu, dia bergantung pada jenis kereta lah. Ada setengah kereta 20 dia detect, ada setengah kereta 18 dia detect. So kita tekan 20 darjah Celsius. Bila tekan 20, enjin pun akan hidup. Sebab dia perlukan kesejukan daripada kompresor untuk proses lah. Hidup. Tapi bila dia dah sejuk dia mati balik. Kunyudahnya kita duduk dekat traffic light, kejap mati, kejap on, kejap mati, kejap on. Dia sangat tidak selesa lah bagi saya. Tapi kalau anda rasa anda selesa macam tu, kukak, okey, tak apa, tak ada masalah. Yang keempat, ia sebenarnya sedikit bahaya. Bahaya ke? Betul. Untuk orang yang tak biasa dengan sistem ni, dia kena agak bila sistem tu nak start balik. Sebab bukan semua sistem start stop ni dia smooth. Ada yang dia lambat sikit dia nak start. Kita alih tu, kaki dah duduk dekat minyak baru dia nak start. Ada setengah tu, kita angkat, dia dah start. Certain sistem ni memang dia tidak semua. Bukan semua sistem sama. Jadi ini bahaya bila kita berada di, contohnya di topografi yang tidak seimbang. Contohnya dekat bukit. Bila kita nak keluar simpang, bukit kata macam ni kan, kita duduk dekat sini dan kereta start stop tu pula tak ada EPB, Electronic Parking Brake. Electronic Parking Brake dengan Hill Stop Function. Jadi memang kita akan pegang handbrake, duduk dekat D. Bila kita nak jalan, enjin tengah mati because kaki dekat brake. Bila kita keluar, dia lambat nak start, kereta biasanya akan mengundur sikit. Ini akan menyebabkan kadang-kadang orang dia gabra dan juga panik dan dia tercari-cari apa semua. Ini bahaya untuk pemandu biasa. Tapi kalau macam kami pemandu profesional, kami tak bahaya untuk benda-benda gitu. Tapi untuk orang-orang biasa, apalagi bila ada mangkuk yang jenis pandu kereta tu ikut rapat dekat belakang, seboleh-bolehnya memang dia akan cucuk je dekat belakang kereta. Bila benda ni berlaku, memang kereta akan undur sikit dan ini memang bahaya. Jadi itulah tadi tentang start stop function yang kami tidak suka dan kami rasa ia tidak sesuai di negara-negara tropika macam kita dan di negara-negara yang minyak dia murah macam kita. Jadi bang, abang ni komplain je, teruk sangat ke start stop function ni? Kalau start stop function ni teruk, tak adalah orang buat. Betul, saya tidak kata ia teruk, cuma ia mungkin tidak sesuai dan teknologi itu sebenarnya tidak cukup mature. Jadi fungsi start stop function ni adalah untuk mengelakkan pencemaran, mengurangkan pengeluaran CO2 carbon monoxide. Tapi sistem itu sendiri sebenarnya lemah. Dia sepatutnya dah improve. Dah lama ni patut dia kena improve. Contohnya macam mana? Dia boleh start stop function ni, cumanya dia kena berhenti pada certain spot. Contohnya, dia tidak perlulah bila kita alih daripada minyak ke brake tu dia terus mati. Dia patutnya kena ada gap. Contohnya, saya tak tahulah sebab saya bukan engineer. Kalau saya yang buat cadangan semua 100% ni, baik saya je yang buat kereta. Siapa yang tahu siapa tahu? Aku marah dengan kau. Jadi contohnya 3 second ataupun 5 second. Sebab apa? Bagi minyak dalam enjin tu, minyak enjin tu turun habis, bagi semuanya keadaan yang bersedia sebelum dia mati. Bukan sudden spot. Mungkin 5 second, mungkin 10 second. Sebab yang kedua, mungkin dekat traffic light. Contohnya, bila kita berhenti, tidak semestinya kita berhenti to full stop because kita akan ada creeping sikit. Contohnya kita nak rapatkan kereta. Traffic light merah, kita pertama berhenti,
kereta kedua berhenti, kereta ketiga berhenti, kita kereta keempat. Tapi kereta ketiga ni dia berhenti pada keadaan yang tidak rapat. Jadi bila dia cuba sesuaikan balik, bila dia dah berhenti, dah break, dia jalan sikit, masuk. Kita ni kita berhenti, pak, enjin dah mati. Tak, sepatutnya berhenti, tunggulah dulu 5 second. Kereta ni bergerak, okey kita jalan dulu, pak. Bila dah berhenti 5 second, pak, 5, pak, baru enjin mati. Saya rasa macam tu lebih baik dan lebih selamat. Nampak bijak tak? Takkan saya yang nak fikir benda ni. Kemudian, perlu ada preset off. Maksud saya, untuk orang yang nak start stop function ni, dia sendiri yang pilih button tu. Maksudnya, bila dia masuk kereta, secara defaultnya, bila dia start stop function tu tidak berfungsi. Dia yang kata dia nak pakai, pak, baru dia pakai. Macam auto headlight, auto wiper, dia, pemandu yang pilih sebenarnya. Dan ini yang sepatutnya dibuat oleh pengeluar kereta. Bukannya as a default, as a preset, bila kita masuk, start stop function tu terus function. Itu pendapat saya. Okey, itulah saja tentang video kita pada hari ini. Anda mungkin tidak setuju. Saya tahu mungkin ramai orang tidak setuju di luar sana. Tak mengapa. Ini adalah negara demokrasi. Kita boleh ada banyak PM dalam masa 5 tahun. Tak ada masalah. Kita negara demokrasi. Jika anda tidak setuju, anda boleh letak komen dekat bawah. Anda boleh bagi pendapat anda. Tapi seperti biasa, sebab ini channel kami, jadi kami kata kami tak setuju lah. Kami tak suka lah. Memang betul, memang ada baik dia jimat minyak, pengeluaran whatever lah, bla 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 bla. Memang ada dia punya positif, tapi negatif dia lagi banyak. Nampak? Siapa sokong Abang Japar, tolong komen kat bawah tu.